Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وإلى أرواح جميع ساداتنا أبي علي علوي وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى روح المحاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, alhamdulillah hari ini kita sama-sama lagi seperti mana pada malam-malam Rabu atau malam Khamis Besok kita dah masuk hari Khamis, seperti mana yang kita ketahui bahawa dalam Islam hari bermula selepas Maghrib. Sebab tu dinamakan malam Khamis, malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. Jadi untuk hari ini insya-Allah setelah kita membincangkan pada minggu yang sebelum ini tentang istinja, kemudian kita dah pun membincangkan serba sedikit tentang wuduk, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk muka surat 88, betul? 87 dah habis kan? Kan? Habis dia. Habis? Oh, dia yang permasalahan. Okey. Jadi insya-Allah hari ini akan dibacakan oleh saudara Ahmad Firdaus, insya-Allah. Betul namanya? Jadi kalau dengar suara tu, suara Abang Ahmad Firdaus. Silakan. Bismillah. Pemalu sikit dia. Permasalahan. Disyariatkan berwuduk sebelum menyentuh dan membawa Al-Quran. Tidak disyariatkan berwuduk ketika membacanya. Tetapi sunat berwuduk seperti mana sebelum membaca zikir-zikir lain juga. Okey. Jadi ini adalah petikan daripada buku Al-Itqan fi Ulumil Quran dan juga buku Tawdih Al-Adillah, mengatakan bahawa hukum berwuduk untuk menyentuh dan membawa Al-Quran adalah wajib. Tetapi kalau kita ni hafal Quran ke, kita nak baca Qul huwallahu ahad banyak-banyak kali ke, Qul a'udzu birabbil falaq banyak-banyak kali, buat perubatan ke, membaca sebelum memulakan rawatan kepada pesakit contohnya, kita tidak perlu dalam keadaan berwuduk. Namun ianya hukumnya sunat. Sebaiknya kita berwuduklah dalam apa juga yang kita lakukan, terutama apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita disunatkan untuk duduk dalam keadaan berwuduk. Inilah yang disyariatkan. Jadi minggu lalu kita ada bincangkan tentang kalau nak menyentuh dan membawa Al-Quran. Kita juga dah sentuh tentang, minggu lalu kita dah cakap pasal Quran dalam handphone kan? Dah kan? So sudah kita dah ceritakan. Bagi yang terlepas, buka balik minggu lalu punya video. Penat Abang Mubarak kita buat recording. Jadi kita boleh terus bincangkan yang selanjutnya, faedah. Selalulah berwuduk. Diriwayatkan daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah. Sesiapa yang didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut rohnya sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, dia diberikan pahala mati syahid. Allah. Besarnya pahala orang yang mati dalam keadaan berwuduk. Menurut hadis yang dibacakan sebentar tadi. Iaitu dia akan dianggap sebagai orang yang mati syahid. Jadi rasa-rasa senang tak nak sentiasa dalam keadaan wuduk? Apa agaknya cabaran dia? Angin. Sebab tu lah kita ni banyak angin. Terpaksa kena panggil Zaid buat keluarkan angin daripada badan. Jangan kepala angin sudah. Banyak angin lagi. Apakah kepayahan untuk berwuduk sepanjang masa? Sekarang ni semua dalam keadaan wuduk. Alhamdulillah ada 8 orang kat depan saya ni semua dalam keadaan berwuduk. Maknanya apa? Berarti sebab kita baru habis solat. Okay? Jadi biasakan dalam diri kita untuk senantiasa berwuduk. Terutama ketika kita melakukan perkara-perkara yang ibadah. Khususnya ibadah-ibadah yang khusus, yang wajib, solat dan tawaf sahaja. Tapi ibadah-ibadah yang lain seperti menuntut ilmu. Seperti menuntut ilmu. Sebelum kita menuntut ilmu, kita disunatkan untuk berada dalam keadaan berwuduk. Menyampaikan ilmu pun sama juga. Menulis buku pun sama juga. Imam Al-Bukhari contohnya, kalau dia nak menulis hadis, dia akan mengambil wuduk terlebih. Satu hadis, nak tulis satu hadis tau. Bukan nak tulis buku hadis banyak, nak tulis satu hadis. Dia akan berwuduk dahulu. Kemudian beliau akan diikuti dengan solat 2 rakaat. Untuk mendapat keberkatan, dan dengan keadaan tersebut barulah beliau menulis. Jadi kalau kita melakukan apa juga pekerjaan dalam pada waktu, yang penting waktunya bukan waktu-waktu yang diharamkan untuk kita bersolat, untuk menunaikan solat, kita disunatkan untuk menunaikan 2 rakaat, 2 rakaat solat. Sama ada hajat ke, ataupun kalau dah tak ada nak apa-apa niat, mutlak ajalah, secara umum saja kita sembahyang sunat 2 rakaat. Itu yang disunatkan bagi kita. Jadi kat sini kata pahala mati dalam keadaan berwuduk adalah pahala mati syahid. Kalau kita tahu, saya pernah sebut rasanya, syahid ni ada 3 jenis. Satu syahid dunia akhirat, satu syahid dunia, dan satu syahid akhirat. Yang ini syahid mana? Syahid akhirat lah. Sebab kat dunia kita treat dia macam jenazah biasa. Kalau orang syahid dunia, dia kat dunia nampak macam syahid, tapi kat akhirat belum tahu lagi. Orang yang syahid dunia akhirat, kat dunia dia mati syahid, cara dia mati tu dalam keadaan syahid, tapi kat akhirat pun dibangkitkan sebagai orang yang syahid. Tapi orang yang syahid akhirat ni, orang-orang yang matinya kita nampak macam orang biasa, tapi pahalanya dianggap sebagai orang yang mati syahid. Antaranya orang yang mati dalam keadaan berwuduk. Sebab susah rupanya nak maintain wuduk. Bayangkan ada ulama'-ulama' yang wuduk dia sembahyang isyak, dia boleh sembahyang subuh gunakan wuduk sembahyang isyak. Maksudnya apa? Dia tak tidur, sebab tidur kan batalkan wuduk. Dia tak tidur malam tu. Macam mana dia boleh berjaga sepanjang malam? Sembahyang isyak punya wuduk dia boleh pakai untuk sembahyang subuh. Ni kita tak boleh. Kita tidur je lah kan. Macam mana pun kita mesti tertidur. Macam tu sebab apa mereka sibuk dengan menulis kitab, membaca zikir dan sebagainya. Yang boleh buat macam ni anak-anak kita. Setiap kali dia nak sembahyang tanya dah wuduk? Dah. Bila? Tadi zuhur. Sampailah isyak. Dia tak batal pula budak-budak ni wuduk. Itu bezanya. Kalau kita memang susah sikit nak berwuduk. Okey. So kita akan masuk pada rukun-rukun. Kalau kita tengok muka surat 87 di sebelah atas tu, dia ada matannya dalam bahasa Arab. Faslun furudul wudu'i sittatun an-niyatu wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ma'al midaini ma'al mirfaqain. Okey, wa mashu syai'in minar ra'si wa ghaslul rijlaini ma'al ka'baini wat tartib. Jadi itu dalam bahasa Arabnya, dan kita mulakan terjemahannya dengan
muka surat 88. Silakan. Fardu berasal dari fard yang fardu, rukun-rukun wudu ada 6 perkara. Niat. Fardu berasal dari fard yang bermaksud bahagian atau kewajipan. Dari segi syarak, ia sama makna dengan wajib, iaitu apa yang dituntut oleh syarak untuk mengerjakannya dengan tuntutan pasti, di mana jika melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya menyebabkan mendapat siksa atau berdosa. Okey. So pertama sekali kalau kita lihat di atas tu ada matan, dipanggil matan, Safinatin Najah, yang di ruangan yang sebelah atas sekali yang warna kelabu. Itulah yang daripada kitab Safinatin Najah. Bagi baru yang baru mengikuti kelas ini hari ini, cara membaca kitab ini, yang sebelah atas bahagian yang kelabu atas baris tu, itu daripada kitab Safinatin Najah. Betul Mi? Yang ada sanad dia, bukan saya jadi kena tanya juga. So Safinatin Najah buku yang kecil, buku yang kecil. Yang tebal ni sebab disyarahkan, diterangkan. Okey, diterangkan, yang mana sebelah bawah ni kita panggil kitab Misbahud Duja. Okey, Misbahud Duja. Jadi kalau tengok kat depan tu, nama kitab ni yang atas tu sekali, Misbahud Duja, bawahnya tu syarah kepada kitab Safina An-Najah. Safina An-Najah adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Jadi kat sini kita tengok bahawa apa yang kita baca ni ialah syarahnya dan telah pun diterangkan. Apa yang saya buat ni saya cuma bacakan penulisan para ulama sahaja, belum mampu lagi nak mensyarahkan kitab. Jadi di kat bawah tu semua footnote lah. Jadi kalau kita tengok perkataan di atas tu fardu, lepas tu ada nombor 66. Diterangkan perkataan fardu tu bermaksud apa. Kalau yang tahu, kita ada 5 jenis hukum taklifi. Ingat lagi tak? 5 jenis hukum taklifi, apa dia? Pin? Senyum je, dia ada senyum. Bagi yang baru mengikuti, jangan seram sejuk, kena tanya exam ni semua tak dapat, rotan ada. Okey, 5 hukum taklifi. Yang pertama apa, Barak? Wajib. Nampak? Mak Firdaus juga harapan. Wajib, lepas tu? Haram. Wajib lawannya haram, lagi sunat lawannya makruh, dan yang kelima harus ataupun mubah. Harus ataupun mubah. Jadi kat sini dikatakan fardu berasal dari perkataan fard. Jadi fa, ra dengan dot, yang bermaksud bahagian atau kewajipan. Maksudnya bahagian. Satu fard, satu bahagian. Okey, ataupun juga di dalam bahasa Arab bermaksud wajib. Jadi bila kata fardu tu maknanya wajib. Jadi dikata dari segi syarak sama makna fardu dengan wajib. Okey. Jadi bila kata fardu wudu, bererti kewajipan yang mesti ada dalam wudu. Yang ada dalam wudu. Okey. Yang mana dituntut. Kalau tak buat, tak sahlah wudu tadi. Kalau kita buat, insya-Allah dapat pahala. Kalau kita tinggalkan tanpa sebarang keuzuran, maka ia akan menjadikan wudu tidak sah. Kalau dalam bab wuduk lah. Kalau dalam bab lain baru diseksa ataupun berdosa. Kemudian wuduk. Wuduk berasal daripada Wuduk berasal daripada wada'ah. 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 Yang bermaksud kebaikan dan keindahan. Dari segi syarak, wuduk bermaksud membasuh sebahagian anggota tubuh tertentu dengan air dengan niat tertentu. Dalam bahasa Melayu, ia dipanggil air sembahyang. Kenapa orang Melayu panggil air sembahyang? Kenapa? Jadi kita tengok dulu perkataan daripada orang Arab dulu. Wuduk bahasa Arab. Asal perkataan diambil daripada wada'ah. Jangan salah baca wada'ah je, maknanya dah lain. Sebab dalam bahasa Arab ni sebutan nak kena betul. Sebab tu dalam cerita P. Ramlee kan dia cakap bukan di sini tu semua nak menunjukkan bahawa bila sebut tu biar betul.
Sebab salah saja sebutan maknanya lari. Kan? Macam saya katakan kemarin kan, kalbun dengan qalbun. Kalbun anjing, qalbun hati. Okey. Alam dengan alam. Alam sakit. Alam bendera. Jadi jauh tu. Kan? Jadi perlu disebut dengan betul. Wuduk dengan wadu pun salah makna. Wuduk perbuatan yang kita sebutkan ini, iaitu membasuh sebahagian daripada anggota tubuh. Wadu, air yang digunakan untuk berwuduk namanya wadu. Jadi biar disebut biar terang. Kita boleh sebut biar jelas. Okey. So, membasuh sebahagian daripada anggota tubuh. Bererti wuduk ini bukan mandi. Kalau mandi, membasuh keseluruhan tubuh kita. Betul? Jadi wuduk adalah membasuh sebahagian tertentu daripada tubuh dengan air. Jadi kalau gunakan sabun, kalau gunakan shampoo, tu boleh kena wuduk? Tak boleh. Wuduk mesti gunakan air dengan niat tertentu. Mesti ada niat juga. Dalam bahasa Melayu dipanggil air sembahyang. Wallahu a'lam, asal usul bahasa Melayu dipanggil air sembahyang. Mungkin kerana kebiasaannya orang hanya melakukan wuduk ketika hendak solat. Wuduk wajib untuk sembahyang dengan apa? Tawaf. Solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Ini wajib, mesti ada wuduk. Okey, mesti ada wuduk. Jadi dinamakan air sembahyang. Dia tak panggil nama air angkat Quran. Tak. Dia tak namakan air tawaf. Kalau cakap buat dah pergi buat air tawaf sekarang, dia pun tak tahu nak buat air tawaf macam mana. Okay, jadi air semayang, okey. Dah ambil air semayang? Saya tanya, Nazri dah ambil air semayang? Baru masuk. Kata. Bukan salah orang tu. Dah ambil air semayang belum? Belum nampak tu. Macam mana tu tak ikut sunnah, jalan tak ada semayang. Kan? Dia dah takut nak balik nanti. Okey, silakan. Okey, jadi kita mulakan perkataan tadi dengan kita berwuduk dan dinamakan dalam bahasa Melayu air sembahyang. Sembahyang sembahyang satu, iaitu sembah Allah lah. Okey, teruskan. 68. Daripada 6 rukun ini, 4 adalah daripada Al-Quran, iaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebahagian kepala dan membasuh kaki. Dan 2 daripada hadis, iaitu niat dan tertib. Okey. So, kalau kita balik pada nombor 68 tu ke atas, dia kata apa? Ada 6 perkara. Berwudu ada 6 perkara. 6 perkara, 3 diambil daripada Al-Quran. Maknanya dalilnya daripada Al-Quran. Okey. Ayat wuduk lah. Ayat wuduk itu. Faghsilu wujuhakum. Hendaklah kamu membasuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Hendaklah kamu basuh kedua tangan kamu sehingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan wa arjulikum ila ka'bain. Hendaklah kamu mengusap sebahagian daripada kepala dan kaki. Okey. So dikata kat sini 4 daripada ada 4 daripada Al-Quran disebut secara jelas. Lagi 2 datang daripada hadis. Pertama, setiap ibadah itu perlu ada niat. Kemudian dalam Al-Quran disusun. Disusun. Muka, tangan, apa lagi? Kepala, kaki. Bila disusun mesti ada makna. Takkan Allah turunkan ayat tu tak ada makna. Jadi ulama mengatakan bahawa maknanya ialah bila ambil wuduk wajib kena ikut susunan Al-Quran. Okey, jangan pandai-pandai nak ambil wuduk kaki kotor, basuh kaki dulu. Lepas tu basuh tangan, lepas tu basuh kepala, lepas tu basuh muka. Suka hati dia je. Ini bukan yang diajarkan. Yang kita ambil daripada Al-Quran adalah muka, tangan, kepala, kaki. Okey, dan dimulakan setiap amalan itu mesti dimulakan dengan niat. Hendaklah dimulakan dengan niat. Ibadah yang dibuat tanpa niat tidak akan mendapat pahala ibadah ataupun tidak sah. Ataupun tidak sah. Okey. Nanti kita akan selepas ni dia terangkan lebih lanjut tentang niat. Silakan. Niat bermula ketika membasuh muka. Jika sudah berniat seawal membasuh tangan atau ketika berkumur-kumur, niat hendaklah dikekalkan sehingga membasuh mana-mana bahagian muka.
Jika tidak kekal, niat itu belum memadai. Hendaklah berniat semula. Okey. Sebelum tu, ada soalan tentang rukun tadi, 6 perkara. Ya, silakan. Pasal tawaf perlu wuduk kan? Ha. Pasal sa'i tak perlu wuduk. Atau bila buat umrah, Ha. kalau sa'i itu wajib. Tidak. Sunnah. Sa'inya wajib. Wuduknya tak wajib. Ketika melakukan sa'i kerana tidak disyariatkan. Ibadah ni kita tak boleh reka-reka. Al-aslu fil ibadah haram. Asal ibadah ni haram. Maknanya kita tak boleh suka-suka ikut kita rasa. Mesti ada syariatnya. Jadi bila tidak disyariatkan, maknanya tak perlu buat. Tapi disunatkan dalam apa juga macam tadi kan, kita berada dalam keadaan yang mana tadi kita katakan tadi, berwuduk dalam keadaan kita berzikir pun kita berwuduk. Jadi sunatlah. Sebaik-baiknya lagi-lagi berada dalam kawasan-kawasan yang mulia ketika bersa'i dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ia menyusahkan pula. So Islam ni adalah agama yang mudah. Jadi dipermudahkan. Okay. So bila tidak disyariatkan, kita tak boleh suka-suka. Kalau kita sendiri pakai kita punya akal kata kalau solat kena wuduk, puasa pun kena wuduk. Tak boleh. Tawaf kena wuduk, sa'i pun kena wuduk. Tak boleh. Kita tak boleh suka-suka. Okey. Tapi ulama kata sunat, kita ambillah perkataan tersebut. Kerana ia digalakkan kita berada dalam keadaan wuduk. Okey. Ada lain soalan? Silakan. Yang 4 ni is the minimum for wudu. Yes. Ya, 4 perkara ini adalah yang wajib. Maknanya buat ni je lah. Kalau apa dah tak ada masa, tak ada air contohnya, kita basuh atau kita lakukan yang 4 ini. Dan hanya buat satu kali je. Cuci muka sekali, cuci tangan sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Lepas tu sapu kepala sekali dan sapu cuci kaki sekali. Cukup. Okey, itu yang 4 minimum. Kalau ada masa, ada air banyak, barulah kita nak basuh telinga. Tu disunatkan juga, nak lebihkan basuhan, semua disunatkan juga. Okey? Boleh teruskan? Ada lagi soalan? Jangan. Ada kan air banyak, kita nak ambil ringkas. Tak sah juga. Sah. Boleh. Terpulang pada kita kan. Cuma pahalanya lah. Makanan banyak, saya nak makan burger je. Boleh juga. Okey. Lauk banyak kat Minang tapi saya beli nasi je. Boleh. Kenyang tak? Kenyang. Tapi tak sedap lah. Tak sedap lah. Jadi dia macam tu. Jadi kewajipan ni macam buat sah. Cukup. Okey. Tapi tak cantik. Tak cukup. Tak complete. Tak complete. Okey. Ya, Barak. Kenapa ada macam ahli yang mengatakan kalau kita nak niat must be the exact second macam air hit the face. Oh, okey. So straight. Okey. So, ni dah soalan pada bab niat Okey, niat. Bila kita niat? Di sini disebutkan ketika membasuh muka. Kenapa ketika membasuh muka? Kerana itu adalah awal fardu. Okey, kita mulakan niat kita ketika kita buat awal fardu. Okey, macam kita solat, bila kita niat? Sebelum ketika takbiratul ihram. Yang sebelum tu kita cuma hadirkan hati kita. Yang kita sebut usolli fardhu zuhur, itu kita hadirkan hati kita, belum niat gitu. Niat tu mesti ketika Allahu akbar. So dalam wudu, ni kita cerita pasal niat. Dalam wudu yang wajib yang pertama ialah basuh muka. Okey, basuh muka. Jadi ketika itulah kita meniatkan. Nawaitu. Apa niat yang kita selalu baca? Nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Adakah kita kena basuh dan sepanjang kita niat tu kita punya tangan tak boleh lepas daripada muka? Adakah mesti ketika air betul-betul cecah kat muka mesti nak kena niat? Nawaitu. Sekali terlepas, alamak, ulang lagi. Terlepas, alamak, habis kepala basah tak berhenti-berhenti. Adakah itu yang dimaksudkan? Adakah susah sangat Islam ni? Itu selalu persoalannya kan. Kalau masa kita kecil-kecil, memanglah ustaz-ustazah ajar macam tu. Sebab nak train kita.
Kalau tak budak-budak ambil, habis. Sampai ketua tau saya nampak. Kan dia ambil macam gitu je. Sebab apa? Masa dia belajar, diringankan. Kita kena bezakan antara ketika kita dilatih sebagai kanak-kanak itu, memang ustaz-ustazah tekankan supaya apa? Supaya kita dapat ambil wuduk yang sempurna. Sebab after a while, it become a routine. Okay? Then we take things for granted. Jadi kena fahamkan kenapa dulu ustaz-ustazah marah mesti nak cuba betul kerana dilatih. Okey, tapi niat tu dalam hati. Dia tak payah, kalau kita baca dalam kitab-kitab kan, dia tak semestinya mesti nak full sentence tu baru full niat. Selagi bila cecah kat muka tu kita dah tahu ini adalah air yang kita ambil ni untuk berwuduk. Itu niat kita. Itu niat kita. Bukan basuh muka sebab nak pakai facial cleanser. Bukan nak remove makeup, kan? Bila kita basuh muka macam-macam sebabnya. Oh, saya ngantuk. Niat saya basuh muka kerana ngantuk. So, tak jadi wuduk. Kenapa awak basuh muka ni? Masa basuh tu kerana saya berwuduk kerana Allah Ta'ala. Dah, tu niat dia. Okay? Tapi yang sempurna ialah, jadi kita hadirkan hati kita. Ya, kita dah hadirkan hati kita. Nawaitul wudu'a, contohnya. Lepas tu, bila cecah je, kita dah tahu kita sedang berniat. Sebab apa? Seperti mana yang saya pernah katakan sebelum ni, kadang-kadang kita ni hayal. Masuk, cuci tangan, dah cuci muka, aku buat apa Itu yang tak jadi. Sebab kita tak hadir dalam ibadah kita. Itu yang tak jadi. Allahu Akbar. Sembahyang apa Tak sah. Sebab dia tak niat masa dia takbiratul ihram. Jadi ini yang perlu difahamkan. Bahawa niat itu adalah apa yang hadir dalam hati kita ketika kita mula mengambil wuduk atau apa-apa ibadah. Jadi, ada sebahagian pendapat mengatakan ketika kita basuh tangan itu, untuk mendapatkan pahala, kita dah boleh niat dah. Okay, kita dah boleh niat. Kita dah boleh niat. Ini basuh tangan ni antaranya untuk saya bermulakan wuduk. Komo-komo pun dah niatkan. Bila basuh muka, masih dalam keadaan niat tadi. Baru sah. Sebab yang tadi basuh tangan, komo-komo, hukumnya sunat wuduk. Bukan fardu wuduk. Niat mesti dijatuhkan ketika kita mulakan yang fardu. Jadi bila basuh muka tu, masih lagi dalam keadaan niat. Okey? Kemudian hendaklah dikekalkan sehingga basuh mana-mana bahagian muka. Tak kiralah tang ni ke, tang tu ke. Yang penting dia masih dalam kawasan wajib dibasuh. Kerana muka. Okey? Boleh? Jelas So, apa yang diajarkan? Kalau yang diajarkan adalah latihan. Sebab tu bila kita belajar dah berumur kan, kadang-kadang kita tak belajar daripada awal, kemudian guru ajar, tak apa, yang penting gini, kita pun tak nampak sendiri, kita tak buat praktikal, kita main baca dalam kitab. Kadang-kadang ada orang sekarang baca kat internet, dia tak nampak macam mana sebenarnya cara yang betul. So dia akan gunakan dia punya kefahaman, dan kefahaman A dengan kefahaman B boleh berbeza. Berbeza. Sebab tu pentingnya belajar, mestilah berguru, mestilah bertanya. Kadang-kadang kita tak tanya, oh macam ni, balik kita buat kita punya version. Lepas tu cakap ustaz yang ajar, habis aku yang kena. Kita kena bertanya. Kalau tak berapa faham, sama ada dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kita belajar dengan kawan kan, betul kau buat macam ni, kau buat ni, betul fahaman ke? Mungkin ada yang berani nak tanya, ada yang tak berani nak tanya. Kita kan belajar macam-macam style kan. Sebab tu kadang-kadang kena ada exam, kena ada test. Supaya apa? Check our understanding. Sama ada kita faham ataupun tidak. Sekarang tanya balik, boleh jawab ke tak boleh jawab. Kalau dia senyum aja, faham. Kalau dia tunduk, macam faham. Gitu. Jadi kena banyak kita cuba memeriksa kefahaman kita. Kadang-kadang boleh menjadi kesilapan tu bertahun-tahun. Bila jangan malu untuk bertanya, dan jangan rasa malu untuk merubah sesuatu yang kita dah salah faham nak buat macam mana. Allah tu akan mengampunkan dosa yang kita buat tanpa kita sengajakan. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah akan diampunkan. Okey. Teruskan. Keterangan. Ada dua cara untuk berniat. Jika dia seorang yang sihat,
yang tidak ada penyakit seperti selalu berhadas, daim al-hadas, seperti salisul baul, kencing tak lawas, atau urinary incontinence, salisur rih, angin selalu keluar dari kubul atau dubur, atau ada darah istihadah. Perkataan yang mesti ada ketika niat ialah wuduk atau menghilangkan hadas kecil, atau bersuci untuk solat atau fardu wuduk. Contoh, nawaitul wudu fardhan lillahi ta'ala. Saja aku mengambil wuduk fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitu raf'al hadathil asrari fardhan lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saja aku mengambil wuduk untuk menghilangkan hadas kecil fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Okey. Sekarang diterangkan tentang niat berwuduk secara lebih mendalam, lebih detail. Keadaan pertama, keadaan orang-orang biasa. Secara umumnya, kita ini tidak berpenyakit. Secara umum. Kalau ada penyakit, antara yang penyakit ni ialah penyakit orang yang selalu berhadas. Dia ada dua jenis kat sini. Yang salisul baul dengan salisul rih. Iaitu orang yang kencingnya tak tus. Kencing tak tus. Maknanya bila dah keluar toilet, masih lagi rasa ada terkeluar. Air kencingnya. So setiap kali dia terkeluar, takkan nak kena berwuduk. Macam mana nak berwuduk dan sebagainya. Tu. Dan juga kalau orang wanita ni, dia ada nama darah istihadah. Istihadah. Okey. Kalau orang biasa, dalam kitab ini menyebutkan bahawa dalam niat tu mesti ada perkataan wuduk ataupun raf'al hadath. Okey. Dalam niat tu mesti ada dua perkataan ini. Okey. Ataupun untuk solat atau sebagainya. Ini secara umumnya. Secara umumnya, nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Kita dah hafal daripada kecil lagi. Okey, mengangkat hadas asghar. Kenapa angkat? Angkat maknanya kat sini, hilanglah kan. Hadas, kita dah belajar kemarin, hadas sesuatu yang tak boleh dilihat dengan mata. Najis boleh dilihat dengan mata. Okey, tapi hadas kita tak nampak. Macam sekarang kan. Siapa nampak Nazri berhadas? Tapi pasal dia dah bagi tahu dia belum berwuduk, maknanya dia berhadas, tapi hadas kecil. Okey, dia berhadas pada ketika ini. Kita tak nampak dia berhadas. So siapa lagi yang berhadas dalam kelas ni? Kita tak nampak. Jadi diangkat tu bukan dihilangkan. Kalau najis dihilangkan. Sebab tu dalam najis nama izalatun najasa, menghilangkan najis. Tapi hadas mengangkat. Benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak, insya-Allah dengan berwuduk hilanglah dia daripada keadaan berhadas jadi bersuci. Dah suci. Jadi kalau misalnya kata sekarang ni kita tak tahu, kalau orang tak bilang kita, mana kita tahu dia suci ke dia tak suci. Tapi hadas, mengangkat hadas ialah dengan berwuduk, insya-Allah. Okey, so ini 3 jenis niat yang boleh dibacakan. Okey, nawaitu, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Fardhan. Okay? Kerana Allah Ta'ala. So, ingat, bila kita niat, apa yang kita niatkan dalam hati kita, ialah ketika kita membasuh muka, dalam hati kata, aku berwuduk kerana Allah. Bukan wuduk kerana nak nampak handsome. Bukan. Bukan berwuduk kerana nak muka berseri. Bukan. Kita berwuduk kerana apa? Allah. Kerana Allah. Baru jadi ibadah. Kalau kita tak niatkan macam tu, tak jadi ibadah. Jadi bila kita sebutkan ketika air disentuh kat muka. Okey, bukan ketika tak ada air. Ada orang berwuduk ketika tak ada air. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Dia tiup lagi. Lepas tu baru dia basuh muka dia. Tak jadi. Sebab bila dia basuh muka dia tak niat. Jadi dia tadar, dihadirkan hati dia dalam hati dia. Bila sentuh kat muka, ketika kita membasuh muka kita,
maka di situlah kita menjatuhkan niat bahawa kita sedang melakukan wuduk. Kedua, jika dia ada penyakit selalu berhadas seperti yang disebutkan di atas, perkataan yang mesti ada ketika niat ialah untuk membolehkan solat. Nawaitul wudu'a li istibahati solati fardhan lillahi ta'ala. okey. So yang sini baca tak terjemahnya, sahaja aku mengambil wudu untuk membolehkan solat fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Dia lebih spesifik. Okey, sebab orang-orang yang berada dalam keadaan hadas senantiasa agak susah untuk dipastikan keadaan dia. So dia kena ambil wuduk, waktu dia lepas ambil wuduk terus pergi solat. Jadi wuduk dia tu untuk apa? Untuk bolehkan dia solat. Tapi kalau kita ambil wuduk kerana Allah Ta'ala, ya walaupun kita belum nak solat. Macam tadi kan, kita nak wuduk sekarang, tapi wuduk sekarang ni untuk apa? Untuk sembahyang subuh besok. Boleh? Boleh. Boleh tahan? Masing-masing lah. Kita ambil wuduk. Kadang-kadang maghrib dengan isyak je dah tak boleh tahan. Maghrib dengan isyak je dah banyak kali batal. Ni lagi zuhur, solat isyak tunggu sampai subuh. Tunggu sampai subuh. Okey. So orang-orang yang berada dalam keadaan hadas selalu ini ialah orang-orang yang perlukan solat juga. So wuduknya untuk bolehkan dia solat saja. Okey. Catatan. Wuduk bagi orang yang daim al-hadas, selalu berhadas. Daim al-hadas adalah orang yang selalu dalam keadaan hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil kerana darurat. Mereka termasuklah orang yang berpenyakit seperti salisul baul, kencing tak lawas atau urinary incontinence, salisur rih, angin selalu terkeluar dari kubul atau dubur, atau ada darah istihadah. Keadaan mereka dikiaskan, disamakan seperti tayamum. Oleh itu, seperti tayamum, satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja, tetapi boleh digunakan untuk beberapa solat sunat. Okey. So dibincangkan di sini tentang orang-orang yang senantiasa berada dalam keadaan hadas. Susah, tak boleh kawal dia punya kencing. Baul, kencing. Rih, angin. Okey, rih, angin. So orang yang macam ni dia berada dalam keadaan darurat. Okay. Jadi dia kena berangkat dia punya hadas juga. Macam orang tayamum. Tayamum pun kita kira dalam keadaan darurat. Bila tak ada air. Okay, baru boleh tayamum. Kalau kita dah tayamum, sebelum kita solat, air datang. Boleh kita solat tak dengan air, dengan tayamum tadi? Tak boleh. Okey. Iza ja'al ma' batala tayamum. Bila air datang, tayamum batal. Jadi kalau kat Singapura ni agak-agak boleh tayamum. Kalau tak boleh kemungkinan tak ada air. Kena cari. Air kena cari. Dia tak boleh macam kat rumah tak ada air, kita tak percaya. Kena cari. Hatta kalau perlu beli, kena beli. Selagi mana air tersebut harganya berpatutan. Dan Singapura ni dikelilingi oleh laut. So, kenalah pergi tepi laut. Kena cari. Sungai, apa, kena berusaha. Selagi mana kita boleh dapat. So, unlikely. Kita tayamum kat Singapura ialah bila sakit. Tangan patah ke, berbalut ke, kan? Dan kita tayamum untuk anggota tersebut. Tu nanti kita belajar bab tayamum. Okay? Tapi yang kita maksudkan kat sini ialah kalau kita tayamum kerana darurat. Okay? Tengok satu Singapura, katakanlah wa na'udzubillah, satu ketika satu Singapura kering. Laut pun kering. Boleh ke laut kering? tak ada air langsung. Air laut boleh buat wuduk tak? Boleh. Air laut tu kotor? Air laut dia tak kira kotor. Sampah-sampah masih boleh? Masih boleh. Selagi dia tidak bernajis.
Kalau kat depan-depan tu ada macam tengah dia terapung-apung, gitu tak boleh. Kalau tidak dikira air yang banyak. Okey, air yang banyak. Air yang melebihi 2 kolah. Qullatain. 2 kolah dia dikira sebagai air yang suci. Walaupun dia keruh. Macam air sungai kan, nampak macam colour teh susu. Tapi dia sebenarnya air suci. Memang asalnya macam gitu. Pasal airnya memang campur dengan tanah. Dia boleh digunakan. Jadi air laut, air sungai, air longkang tak boleh. Kecuali kalau longkang ni bersih. Kalau Singapura, longkang mana bersih? Jadi kalau longkangnya tu memang longkang yang bersih, airnya 3 elemen, bau, warna, rasa tak berubah daripada asalnya, dia boleh digunakan. Itu kita kena ijtihad lah. Kita kena ijtihad. Jadi kita nak ambil wuduk, kita kena tengok ada lain macam tak bau, warna dan juga rasa. Okey. So tadi yang kita sebutkan di sini bahawa bila ada air, katakanlah Singapura ni terus tak ada air, ataupun melampau sangat harga air ada, tapi ataupun air yang ada cukup untuk dibuat minum sahaja. Okey. Katakan kita punya pipe buka tak ada air, satu blok cari pun tak ada air, pergi blok sebelah tak ada, pergi depan, waktu dah nak habis ni, lalu kita pun ambil tanah, kita pun tepuk-tepuk buat tayamum, baru nak semayang, belum semayang lagi air keluar, kita kena ambil wuduk. Sebab kita bertayamum tadi kerana darurah. Bila dah tak ada darurah, dah tak boleh. Jadi hukum tayamum, bila kita ambil tayamum, satu tayamum cuma boleh buat satu solat fardu. Tapi kalau nak solat sunat banyak-banyak kali, tak apa, boleh. Samalah di sini bagi orang yang berada dalam keadaan senantiasa, orang yang berpenyakit, salisul baul atau salisul rih, dalam keadaan dia berpenyakit, dia kalau dah sembahyang zuhur, lepas tu dia nak sembahyang ba'diyah zuhur, boleh. Dia nak sembahyang hajat, boleh. Dia nak sembahyang semua sembahyang sunat, dia boleh buat. Tapi masuk waktu asar, dia kena return, ambil wuduk sekali lagi. Dia kena bersihkan, istinja. Kemudian dia kena tahan, meletakkan sesuatu pada kemaluan dia untuk menahan daripada darah itu keluar. Kalau orang perempuan tu istihadah, daripada darahnya keluar. Kalau yang lelaki yang ada masalah-masalah ni, dia kena tutup. Gunakanlah lampin ke apa ke, yang penting dia dapat menutup daripada terkena pakaian dia. Kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia sembahyang asar pula. Lepas tu dia nak sembahyang apa lain-lain, maghrib dia kena ambil lagi sekali. So setiap satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu. Tapi boleh digunakan untuk beberapa solat sunnah. Katakanlah malam ni dah sembahyang isyak kan, dah sembahyang isyak, so dia nak sembahyang tarawih, dia nak sembahyang witir, nak sembahyang hajat, nak sembahyang tasbih, nak sembahyang apa pun dia nak sembahyang, selagi mana itu adalah solat-solat sunat, cukup dengan wuduk dia yang tadi. Bila nak sembahyang subuh nanti, dia tak tidur satu malam kan, dia nak sembahyang subuh pagi nanti, barulah dia kena berwuduk sekali lagi. Ada soalan? Kalau kena ada wuduk, kita makan atau rukuk batal? Kalau kita berwuduk kemudian kita makan, adakah batal wuduk? Tidak. Tidak. Merokok, adakah batal wuduk? Apa Amir angguk-angguk? Batal wuduk? Pandai-pandai. Ingat, membatalkan wuduk, perkara yang membatalkan wuduk tu pun telah ditetapkan. Makruh lah. Kalau kita nak solat, dimakruhkan kerana bau mulut. Bau mulut. Saya tak cakap pasal hukum merokok makruh, hukum merokok haram. Tapi berwuduk, berwuduk membatalkan wuduk? Tidak, dia tidak membatalkan wuduk. Ada soalan? Siapa ni? Apa ni? Mana soalan dia? Kalau kaki kodong saya tak berwuduk. Kalau kaki saya kodong, perlu angkat wuduk tempat tu? Ustaz, kalau tangan saya kodong, kat apa perlu angkat wuduk tak? So dia jawab sini. Yes, perlu angkat wuduk. Tengok kat mana dia ni anggota. Kalau masih lagi ada anggota yang masih lagi dalam anggota wuduk, dia diwajibkan membasuh. Kalau tidak,
dia kena basuh yang apa dipanggil, dia punya ujung aje. Dia ni ujung aje. Ada kat dalam kitab ni, nanti kita sentuh sekejap lagi. Tak sabar dia. Okey, teruskan. Keterangan. Dalam mazhab Syafi'i, sunat melafazkan niat setiap kali hendak melakukan ibadah. Waktu berniat adalah beberapa saat sebelum melakukan ibadah kecuali puasa. Sebahagian ulama berpendapat menghadirkan keinginan untuk berpuasa pada malam hari dianggap sebagai niat. Faham Semua ibadah niatnya before atau ketika kita, berapa saat ketika kita nak mulakan. Kita ni tu dah kita niatkan. Kita niatkan. Okey. Kecuali ketika kita hendak berpuasa. Okey. So biasanya puasa niat bila? Bila boleh niat? Lepas maghrib. Lepas maghrib. Sebab hari dah bermula. Nawaitu sauma ghadin. Tapi puasa mula bila? Bila waktu puasa? Mula waktu terbit matahari. Alamak, jangan terbit matahari dah batal lah. Terbit fajar kan, bila fajar menyingsing. Bila terbit fajar. Fajar ada dua. Satu namanya fajar sadiq, satu namanya fajar kadhib. Fajar yang menipu dengan fajar yang betul. Macam mana nak tengok fajar? Susah tau. Susah. Kalau kita kat padang pasir lain. Okey, senang nampak. Kat Singapura ni, kita punya langit ni terang tau. Terang. So nak indicate fajar ni is not easy. Okay. So ayam berkokok. Ayam berkokok baru start puasa. Buat ayam tidur itu. So bila terbit fajar. Bila terbit fajar. So kita katakan di sini bahawa nak tengok fajar terbit ni, nak tunggu exactly is not easy. Sebab tu ulama membenarkan untuk kita berniat pada waktu malam. Kalau kita sembahyang tarawih, insya-Allah moga-moga tahun ni kita dapat balik kat masjid. Setahun kita tak dapat sembahyang tarawih kat masjid. Sembahyang tarawih kat rumah pun bolehlah. Tapi rindu kat masjid nak solat. Okey. So, sekiranya biasanya bila kita sembahyang tarawih, kita akan dengar muazzin dah habis saja dia punya qasidah-qasidah, i'taqidu 'ala shaum. Dia suruh apa tu? Berniatlah untuk puasa. Jadi orang yang sembahyang kat masjid dia selamatlah. Setiap malam dia berniat. Menurut mazhab Syafi'i, niat perlu diperbaharui setiap malam. Okey? Itu Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat lain yang katakan nak niat sebulan boleh, tapi kita katakan puasa tu dia individual day, individual ibadah. Dia bukan satu kali satu bulan. Buktinya apa? Individual. Kalau perempuan bila dia haid aja dia tak boleh puasa. Kan? Jadi niat tu perlu dilafazkan setiap hari. Dan ianya dibaca pada waktu malam, tidak semestinya pada waktu fajar terbit. Okey? Itu yang dikatakan kecuali puasa. Sebagai orang bernama pada malam hari dianggap sebagai niat. Kalau kita kata besok aku nak puasa lah, itu dah niat. Itu menurut sebahagian ulama. Kalau kita yang biasa kita baca nawaitu sauma ghadin adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Belum sampai Ramadan, hampir dah nak dekat dah, tak lama dah. Berbulan lagi Ramadan? Bulan 4 lagi dah hampir nak rasa macam baru berapa minggu kita dilarang untuk ke masjid. Dah nak dekat tak Ramadan lagi. Okey. Kemudian niat sunat dilafazkan supaya dapat membantu niat dalam hati. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, niat itu di dalam hati, tidak wajib diucapkan dengan lisan. Akan tetapi mengucapkan niat hukumnya adalah sunat untuk membantu hati menghadirkan niat. Tadi saya dah sebutkan banyak kali. Walaupun ada orang tidak agree, kan, mengatakan bahawa mana ada niat
baca sebelum takbiratul ihram. Mana ada? Ya, betul. Niat itu kita katakan ketika kita melakukan ibadah yang pertama ataupun fardu yang pertama ataupun rukun yang pertama. Tapi kita ni manusia yang lemah, yang kadang-kadang selalu hayal. So bila kita praktikkan dengan kita melafazkan, insya-Allah hati kita lebih hadir, kita akan lebih khusyuk ketika kita melafazkan niat tadi. Kita sampaikan, jadi kita dah lafaz, kita dah hadir. Aku dah tahu ni sembahyang ni nak kena sembahyang apa, zuhur, berapa rakaat, semua kita dah sebutkan. Jadi bila kita Allahu Akbar, kita tahu. Begitu juga berwuduk, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah niatkan nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Terus basuh muka nawai. Dalam hati dah ready to start dia ibadah. So itu yang diamalkan. Okay? Ada soalan? Ada? Dari YouTube mestinya ada permintaan. Demo wudu. Nanti belum habis lagi, kita baca dulu, nanti habis baru akan demo. Okey, nanti insya-Allah akan ada. Selalu kita belajar masa bagi mungkin kemungkinan besar ramai di antara kita yang berwuduk bila kita belajar kitab apa? Mari Sembahyang yang disusun oleh seorang ulama kita almarhum Ustaz Ahmad Sun Haji Ustaz Ahmad Sun Haji almarhum tu semua orang belajar sembahyang pasal melalui kitab dia kitab Mari Sembahyang. So saya masih ingat lagi dan mata saya ni, kepala saya ni masih ingat lagi dia punya bulat kan, gambar bulat yang tu semua orang mesti ingat. Kalau lelaki buku merah, perempuan hijau, hijau. Itu dia punya trademark buku Mari Sembahyang. Hayya 'alas solah, mari sembahyang. Okey. So wuduk ni senang aja. Wuduk ni senang aja. So kita baru katakan tentang niat. Nanti bila kita masuk bab muka, kita tunjukkan macam mana cara nak basuh muka. Bila masuk bab tangan, kita tunjukkan cara macam mana nak basuh tangan. Ni dah pukul 10, maknanya malam ni tak sempat lah. Tapi insya-Allah dia akan ditunjukkan. Okey. Kepentingan niat. Niat penting untuk membezakan antara ibadah dan adat. Contohnya, duduk di dalam masjid dengan niat iktikaf adalah ibadah. Jika hanya duduk biasa tanpa niat iktikaf, ia bukan ibadah. So penting bagi kita. Pertama ialah membezakan antara ibadah dengan adat. Okey. Pagi-pagi kita bangun pagi buat apa? Gosok gigi, bukan tu Kalau kita gosok gigi pun dengan niat untuk menyenangkan orang atau mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Dapat pahala sebagai ibadah. Tapi kalau kita gosok gigi biasa aja, tak dapat apa-apa. Begitu juga mandi pagi, ya Allah segarkan supaya aku boleh dapat kerja dengan baik, mencari nafkah untuk ahli keluarga, dapat pahala. Duduk dekat masjid, duduk je termenung, tak dapat apa-apa. Niatkan i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Begitulah. Membezakan antara ibadah dengan adat. Mandi biasa dengan mandi hadas, bezanya kena ada niat. Okey. Ambil wuduk, okey, dengan cuci muka, perlu dibezakan dengan niat. Terus yang seterusnya, membezakan tingkatan ibadah. Contohnya untuk membezakan ibadah fardu atau sunat. Kita sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat kebanyakannya 2 rakaat. Betul? Dengan sembahyang subuh, macam mana nak bezakan? Yalah, doa kunut lah. Kalau tak ada doa kunut, yang beza hanyalah niat. Sembahyang jamaah dengan sembahyang fardu, ada beza cara sembahyangnya? Tak ada. Cuma kena ikut imam. Kalau kita ikut imam, kita tak niatkan jamaah, kita tak dapat pahala jamaah. Kena ada niat. Kalau kita jadi imam, kita tak niatkan yang kita di imam, pun tak jadi dapat pahala imam. Macam tu. Jadi kena dibezakan antara tingkatan ibadah. Terus syarat niat. Syarat niat. Muslim, mumayyiz, tahu apa yang diniatkan. Tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Tidak ada keraguan dalam memutuskan niat. Yang dilakukannya termasuk ibadah yang utama. Okey. So syarat-syarat niat, orang Islam, orang bukan Islam tak bolehlah berniat sebab dia tak beribadah.
Mumayyiz. Mumayyiz maknanya walaupun belum sampai akal balik. Anak-anak yang dah dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil, yang bersih dengan yang kotor, itu dah kira dia dah mumayyiz. Tahu apa yang dia niatkan. Kalau dia tengah bangun tidur ke, sleepwalking ke, dia tahu-tahu dia ambil wuduk, dia pun tak tahu apa dia buat. So niatnya tidak sah. Tidak dikaitkan atau untuk memutuskan niat dengan sesuatu, maknanya dia tak gantungkan. Dia tidak gantungkan niat dia mesti mutlak. Tidak ada keraguan dalam memutuskan niat. Memang dia ambil untuk niat. Untuk berwuduk contohnya, mesti niat dia. Dan dilakukan termasuk ibadah yang utama, solat, solat. Kalau bisa kata wuduk tu solat tawaf dengan menyentuh Al-Quran, dan juga semua ibadah-ibadah yang perlukan niat dilakukan. Kalau tidak, solatnya tak sah, tawafnya tak sah, puasa tak sah, haji tak sah, tak ada niat. Okey, kena ulang balik lah. Kalau dah semayang, Allahu Akbar. Semayang apa? Oh, Zuhur. Lepas tu dia teruskan semayang dia. Sah tak sah? Tak sah. Sebab dia tak niat pada awal. Dia kena ulang balik. Sebab niatnya tidak konkret pada awal ibadahnya. Dia mesti ketika dia nak melakukan ibadah, ambil wuduk, dah habis basuh semua, aku ambil apa ni? Oh yelah, kan aku masuk toilet ni nak ambil wuduk. Yelah, ambil wuduk. Dah habis baru dia niat. Tak sah. Sebab dia kena niat pada awal. Okay? Macam nak stop the solat? Do we have to beri salam ke? Tak. Dia stop je. Maknanya pasal solat tu tak sah apa-apa. Tidak sah apa-apa. Dan kita bukan dalam ibadah dan sebagainya. Dan repeat lah. Dan repeat saja. Tidak ada cara yang spesifik. Tengah rukuk ke dia bagi salam ke, tak ada. Cuma astaghfirullah, stop dan ulang balik daripada awal dan mulakan solat. Yelah, istighfar lah. Kalau dah tersilap, kita hayal kan? Kalau kita Allahu Akbar, kadang-kadang kita masuk Allahu Akbar, terus sepanjang apa? Sepanjang apa? Tengok jam dulu. Oh, Zuhur. Sempat dia menjeling, baru dah sepanjang Zuhur. So, tak sah. Sebab hatinya tak hadir pada awalnya takbiratul ihram. So, kena hati-hati bila kita nak berniat tadi. Sebab tu, dalam mazhab kita, diajarkan usolli, fardhu, zuhri. So, kita hadir tau. Aku tengah nak semayang Zuhur, 4 rakaat kerana Allah ada hadir hati kita. Tapi kalau kita nak kata tak ada lafaz, terus saja Allahu Akbar, itu yang patutnya. Memang sekali dua mungkin senang, tapi banyak-banyak kali mungkin bila terjadi rutin kita terlupa kadang-kadang. Okey. Silakan. Tadi kita tak niat, kita masuk sendiri, kita niat macam biasa tak ada makmum, so ada kita tak masuk sendiri sekali orang left, kita lah, kita otomatik kita jadi imam kan. Tapi niat wise dia terus jatuh otomatik as imam ke? Imam, kalau dia tak niat sebagai imam, dia punya solat jalan terus, tapi dia tak dapat pahala imam. Tapi yang makmum kena niat makmum. Tapi kita tak dapat. Kalau makmum niat, dia dapat pahala makmum, dia dapat pahala jamaah. Kita tak dapat. Walaupun kita jadi imam. Sebab itu kita boleh imam dalam sembahyang tak semestinya sembahyang yang sama. Saya sembahyang sunat, awak sembahyang wajib, saya nak jadi imam awak, boleh aje. Sebab tu kalau kita masuk masjid, tengok orang tengah sembahyang, sekarang tak boleh lah, sekarang 1 meter. Kalau dalam keadaan biasa, kita tengok orang tengah sembahyang, kita, ini sembahyang apa tak payah tepuk, bang sembahyang apa, tak payah. Kita terus ikut je pun tak apa. Nak tepuk ke, tak nak tepuk ke, nak tinggikan suara ke, kita boleh perasan ada orang kat belakang kita kan. So terus kita niatkan sebagai imam, insya-Allah kita punya pahala dapat. Dia tak payah lafaz. Okay, ada makmum. I'm leading lah. Something like that. I'm leading the salat now, I'm imam. Okay, dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau kita tak sadar, Assalamualaikum, ada orang ikut. Kalau tu kalau nampak, yang nampak makmum, yang tak nampak makmum, pandai-pandai lah jawab. Okay.
Ada orang ikut, then tak dapat. Tapi makmum kena. Kalau dia nak dapat pahala jamaah, dia kena ikut. Dan nanti ada isu mufarakah tu nantilah, orang semayang, tengah semayang dia nak mufarakah daripada imam, itu semua lain cerita. Tapi untuk mendapatkan pahala jamaah, okay, kita perlu niatkan. Kalaupun kita dah tak tahu orang tu ikut bila, at the moment we niatkan sebagai imam, dan kita start dapat pahala imam. Yang paling penting kita sembahyang untuk dapat redha Allah. Nak rugilah. Kenapa kau tak tepuk aku? Lepas sembahyang boleh bergaduh lagi. Kenapa kau tak tepuk aku, dah tak dapat pahala imam? Siapa suruh? Tak payah. Pahala tu Allah yang uruskan. Kita sembahyang lillahi ta'ala. Jadi kalau kita masuk masjid, kita nampak ada orang tengah solat, kita nak ikut belakang dia, kita boleh ikut. Kita boleh ikut. Tak perlu nak tanya ke, mungkin dia sembahyang sunat. Kita boleh ikut. Kecuali kalau dia sembahyang jenazah. Tengah sembahyang jenazah, dia pergi ikut orang tu jadi imam. Tak boleh. Itu tak boleh. Sebab lain, beza solatnya. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Rasanya kita berhenti sampai sebab muka surat seterusnya kita dah bincang pasal bab cuci muka, cuci muka. Okey. Jadi ada soalan-soalan? Okey. Ada such thing kalau kita tengah solat fardu, seorang ibu panggil kita, haruskah kita batalkan solat kita? Haruskah kita batalkan solat kita ketika Seorang ibu panggil. tak? Sebab bateri dah habis. Sebabnya memang ibu adalah penting, tapi panggilan Tuhan itu tidak boleh diatasi dengan apa-apa selain daripada itu. Jadi bila Allah kita melakukan solat dan sebagainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, terutama solat fardu dan sebagainya, kita tak boleh batalkan. Hanya perkara-perkara yang remeh macam tu. Kalau dalam keadaan antara hidup dengan mati, darurah untuk sedang selamatkan diri, itu boleh kita batalkan. Dengar ibu nak jatuh ke, kita perlu, kita boleh batalkan. Okay. Soalan lain? Ini ada soalan daripada YouTube. Soalan daripada YouTube. Kalau niatnya terlalu panjang, boleh tak shortcut? Panjang ke? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala dah. Saja aku berwuduk kerana Allah. Nak macam mana? Nanti ni lagi macam mana? Saja aku berwuduk kerana Allah. Dah, itu je. Okey. Tak semestinya kita, sebaiknya masih lagi dalam basuh muka, kita habiskan kita punya niat. Tapi kalau tak sempat dan sebagainya, itu insya-Allah Allah terima. Yang penting niatnya itu jatuh ketika kita membasuh muka kita. Okey. Ada soalan lain? Dah, tu je dah habis. Amir. Kalau kita azan for 150, tapi kita qamah pukul 2. Along that hours tu is considered doa mustajab. Insya-Allah. Semua doa kita mustajab. Cuma bila? Okey, adakah hari ini ataupun besok ataupun di akhirat kelak? Jadi kita berusaha antara maghrib dengan azan dengan iqamah. So adakah kalau misalnya kata soalannya kalau kita sengaja delay lah ni kan, pasal nak doa panjang. Nak doa di mana abang masih tutup. Okey. So biasanya adatnya kita antara azan dengan iqamah itu sekitar solat sunat qabliyah. Okey, solat sunat qabliyah. Dan qabliyah ini kebanyakannya yang muakkad 2 rakaat. Yang boleh juga buat sampai 4 rakaat. So kalau 4 rakaat tu around buat berapa minit?
5 minit, 7 minit, 8 minit, ada masjid dia akan terus azan akan qamat akan dilaungkan 7 minit selepas azan, 10 minit selepas azan dan sebagainya. Okay, so itu kebiasaannya tu antara that gap lah. Kenapa? Kerana orang-orang yang nak semayang ni dia akan semayang pada awal waktu. Okay, dia semayang pada awal waktu. So awal waktu ada fadilah tertentu. Jadi antara azan dengan iqamah itu dikatakan dimakbulkan doa kita. So yang dimaksudkan tu di awalnya lah. Kalau kita lambat dan sebagainya, itu terserah pada Allah. Nak makbulkan ke tak makbulkan ke tu terserah kepada Allah. Yang nak dibuat ni ialah digalakkan untuk kita semayang awal waktu. Kita semayang secara berjamaah. Itu yang lebih utama niat kita. Jadi bagi kelebihan orang-orang yang sembahyang secara berjamaah, orang-orang yang sembahyang pada awal waktu diberikan kelebihan untuk doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita doa Allah tak kabulkan, terima je lah. Kerana Allah itu lebih tahu bila nak kabulkan doa kita. Mungkin kita ingat sekarang ni baik, tapi mungkin tak baik. Mungkin Allah kata nak uji lagi bagi kita, lamakan lagi, panjangkan lagi, kita sabar, mungkin itu lebih baik untuk kita. Allah yang tahu, kita tak tahu. Yang penting kita terus saja ibadah, terus saja berdoa kepada Allah, tak kira waktunya. Contohnya waktu waktu Jumaat, ada satu waktu, ada satu waktu yang doa dikabulkan, tapi tak ada orang tahu. Ini semua waktu-waktu rahsia. Kalau semua orang tahu waktu tersebut, macam-macam dah orang minta. Semua orang akan tunggu waktu tersebut sahaja, baru dia doa. Jadi ada perkara-perkara ini yang kita dirahsiakan. Contohnya ajal kita. Kalaulah kita tahu besok kita tak bangun lagi, hari ni tak berani kita keluar. Tapi itu dirahsiakan. Kiamat berlaku, dirahsiakan. Walaupun orang kata dah COVID dan nak dekat kiamat. Wallahu a'lam. Yang penting bagi diri kita ialah berusaha. Tadi dalam soalan tadi, bagi diri kita ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi antara dua azan. Antara azan dan iqamah, kita lebihkan doa. Sama ada dikabulkan atau tidak, kita serahkan pada Allah. Wallahu ya'lam. Wa antum la ta'lamun. Allah tu tahu, kita tak tahu. Kan, kita doa pada Allah. Bila belum dapat, sabar. Jangan putus asa, jangan marah-marah, kerana bila sampai masanya Allah nak berikan, Allah berikan. Mungkin kalau tak dapat kat dunia ni, insya-Allah kalau dia dah doa apa? Siapa doa? Nilu. Patut putus dia doa rupanya. Dia doa. Tak dapat kat dunia, moga dapat dekat akhirat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Okey. So ada soalan terakhir sebelum kita akhiri kelas kita pada malam ni. Soalan. Boleh jatuhkan niat. Niat apa? Saja aku buang air. Tak, untuk ambil wuduk dalam toilet. Boleh. Niat dalam hati. Yang tak boleh tu dalam toilet tu pekik-pekik nama Allah, kan? Nyanyi-nyanyi, jerit-jerit, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak ada kerja kat luar tak nak baca, dalam toilet nak baca. Itu yang tak dibenarkan. Niat dia dalam hati. Okey, maka tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita punya toilet kan sekarang semua campur. Toilet lah tempat kita mandi juga, tempat kita ambil wuduk, tempat kita gosok gigi, semua campur. So sebaiknya kalau dapat diasingkan tu lebih baik. Tapi keadaan kita ni semuanya dah disatukan. Dulu kan lain kan, dulu separate bilik mandi dengan tandas, beza kan. Sekarang semua nak satu. So boleh, tapi jangan, tak perlu pekik-pekik lah. Nawaitu rafa'ah. Tak payah. Sebab niat tu dalam hati. So kita sebelum kita tu kita hadirkan hati kita. Nawaitu rafa'ah. Dah. Ajar kat luar. Ajar kat luar. Biar dia hafal kat luar. Sebab tu kalau kita ajar, tak gunakan air kan. Bila dah masuk, baru. Tapi untuk mengajar tu insya-Allah okey lah. Okey. Lagi satu, kalau toilet kalau macam public yang tak boleh betul-betul is dalam betul-betul dia cubicle lah. Dan luar tu masih lagi belum lagi di consider sebagai
tempat najis. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Okey, maka dengan itu kita tutuplah dengan doa. Tukang baca doa mana? Jauh ni mikrofon tak dengar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dzaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa zukir kulla halalan da'ima نرجو بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى الصفا والإلى حق دعانا والوفا بكتاب مثلنا نفسي الشفاء وعلى كرام الشرفاء وعلى الصحب والصابر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف الامر وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الشيخ صحبي والحمد لله في البر والتالي.